Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya daripada hati kita yang amat rendah kerana kita tahu bahawa sebenarnya kita perlukan hidayah, inayah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat. Bagi ayah-ayah yang bersama pada hari ini, bagi ibu-ibu yang menemankan ayah, saya mengucapkan terima kasih dan diharapkan kita sama-sama dapat share di Facebook, di YouTube ataupun di depan kaca TV. Boleh sahaja memaklumkan pada rakan-rakan yang lain bahawa ada rancangan majlis ayah untuk memberi sokongan kepada ayah-ayah untuk terus memimpin, mengetuai, menguruskan keluarga, masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini dalam tajuk kita Ayah Acuan Keluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor, pada hari ini kita bersama dengan dua orang panel kita. Yang pertama, saya mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Ishak Sulaiman. Selamat datang Doktor. Terima kasih. Okay, terima kasih. Dan juga Qari bersama kita pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair bin Jalil. Selamat datang Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama membongkar permata-permata di dalam Al-Quran bagi ayah-ayah kerana kita perlukan permata ini yang amat bernilai dalam meneruskan kehidupan kita. Kerana kita yakin bahawa di antara kerjaya dan keluarga adalah suatu aset yang penting diuruskan, kalau tidak ia menjadi liability yang akan mendakwa kita pada suatu hari nanti. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan surah As-Sajdah daripada ayat 26 hingga 27 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair pada halaman 417. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustaz Fazrul selaku dari kita pada hari ini. Seterusnya Profesor Madya Dr. Ishak Sulaiman dan sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini sama-sama kita akan melihat, kita akan menghayati ayat yang akan menjadi panduan kepada kita pada hari inilah dalam kita membincangkan tajuk kita pada hari ini insya-Allah, iaitu daripada surah As-Sajdah bermula ayat 26 dan 27 ya Ustaz Fazrul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 26 dan 27 daripada surah yang ke-32 surah As-Sajdah. Pada ayat 27 maksudnya, dan tidakkah mereka memerhatikan bahawa kami arahkan awan yang mengandungi air pergi ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman sehingga haiwan-haiwan ternakan mereka dan mereka sendiri dapat makan daripadanya, maka mengapa mereka tidak memerhatikan? Kita berada pada 10 hari
yang terakhir Ramadan. Moga-moga dengan bacaan sebentar tadi juga dapat diterima Allah sebagai amalan kita, dan kita ingin mendalami kepada pertanyaan daripada Allah untuk kita, terutama ayah-ayah, mengambil pelajaran daripada air bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Ishak. Untuk doktor boleh jelaskan tak ayat ini bagi konteks orang ayah, ya, bila Allah menyatakan apakah mereka tidak memerhatikan kepada bagaimana air pergi ke bumi, ya, daripada atas ke bawah itu, apa sebenarnya pelajaran daripada ayat ini terutama untuk ayah? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul selaku moderator dan juga sahabat saya Fadil Ustaz Abdul Khair, qari kita pada hari ini, dan seterusnya saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekeluarga, insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah pun mendengar bacaan daripada Fadil qari kita, dua ayat 26 dan 27 daripada surah Sajdah, suratul Sajdah. Izinkan saya terlebih dahulu Ustaz Fazrul untuk mengulas tentang tafsir ayat ini dulu dalam konteks tafsir. Saya merujuk kepada kitab yang mudah, iaitu Tafsir Munir, dan boleh kita rujuki. Sebenarnya pengarang kepada Tafsir Munir ini, iaitu almarhum Fadil Dr. Wabah Zuhaili, telah pun dalam 30 ayat ni beliau telah pun memberikan subtopik kepada 30 ayat ni. Kumpulan ayat tertentu ada 7 subtopik. Dan ini subtopik terakhir ni tentang pengisbatan kudrah ilahiyah, iaitu kekuasaan Allah dalam, khususnya dalam soal mengembalikan balik al-bi'sah, untuk kebangkitan semula, dan juga bagaimana Allah menyebut tentang kehebatan Allah juga dalam menghidupkan sesuatu yang telah mati. Dihidupkan semula dan kuasa Allah melalui asbab tertentu. Baik. Ayat ini kita kena lihat dulu. Poin yang kedua, latar belakang ayat ini adalah surah Makkiyah. Jadi ini pada juzuk yang ke-21 ini, dan kebanyakan surah Makkiyah ini jelas sebenarnya tentang pengisbatan kita sebagai manusia, khususnya yang telah beriman, tentang keimanan Allah. Tentang keimanan kita kepada Allah SWT terhadap kudrahnya, kekuasaan Allah ini dalam mengaturkan semua perkara di alam yang pada ini, dan khususnya tentang air tadi, cerita pasal air. Ayat ini cerita bagaimana Allah SWT telah menciptakan air di langit itu yang boleh sebenarnya menumbuhkan zar'a, yang boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Apa berlaku lepas itu? Ta'kul minhu, siapa yang akan makan? Binatang an'amuhum wa anfusum, binatang ternakan dan manusia sendiri. Jadi Allah menyebut yang terakhir tu, itu yang boleh kita kaitkan afala yubsirun. Mengapa semua ini tidak diperhatikan? Jadi bersesuaian dengan satu kaedah dalam ulum Quran ini dan tafsir ini, kita boleh mengambil pengajaran al-ibrah yang begini, kita boleh ambil pengajaran yang lebih umum, bukan terikat dengan sebab ataupun konteks. Jadi dalam keadaan begini, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan tema kita pada perbincangan ini tentang majlis ayah. Jadi sebenarnya amat jelas, sebenarnya cerita pasal ayah ini ada kekaitan dengan air. Itu saya nak kaitkan dulu. Sebenarnya ada. Okay. Buktinya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, air hujan ini, al-matar ini, ada dua bentuk. Pertama sebagai sebut yang Nabi kata bila turun hujan ni, Allahumma sibyan nafi'a. Jadi tentang mana kita Allahumma, jadi kita berdoa pada Allah menjadikan hujan ini sebagai sibyan nafi'a, sebagai yang memberi manfaat. Satu, jadi hujan sebagai memberi manfaat dan rahmat. Yang kedua, hujan sebagai yang memberi ujian. Jadi kalau tadi Nabi kata Allahumma sayyiban nafi'a, kalau hujan itu turun awal, kemudian bila hujan tak berhenti-berhenti, dalam hadis yang sahih Nabi kata minta doa, Allahumma hawalaina wala alaina, alihkan hujan ke tempat yang sewajarnya. Jadi ayah sepatutnya menjadi sebagaimana yang diumpamakan sebagai air. Dia mendatangkan kebahagiaan. Dia mendatangkan kepada, dia boleh menjadi sebagai yang disebut, saya meringkaskan bagaimana ayah patut memahami ayat ini. Ada 3 fungsi. Pertama, ayah sebagai ketua. Ketua keluarga ini perlu kita menjadi ketua sebenarnya. Leadership ini, jadi ayah ni memang menjadi ketua. Dengan Allah menyatakan ar-rijal qawwam 'ala nisa. Jadi itu pasal khusus pasal lelaki itu sebenarnya. Dan kemudian kita lihat lagi dalam hadis Nabi. Hadis ni cukup
masyhur. Hadis ini kalau kita cari dalam 9 buah kitab Ustaz ni, dia hampir 39 lah carian. Boleh kita cari digital ke manual ke. Tapi saya nak sebut dalam Sahih Bukhari saja. Hadis ni diulang ke 13 kali Ustaz. Apa hadis riwayat Abdullah bin Umar ni yang kita biasa dengar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi setiap kamu ni adalah merupakan ra'in. Ra'in ini maksud dia dalam bahasa Arab juga sebagai haris. Haris ini dia saya tengok dia maksud dia person who has custody something. Jadi dia ni yang caretaker, dia ni yang lead. Jadi sebab itu dalam hadis ini Nabi menyebut sebenarnya 4 individu yang akan menjadi orang yang menjadi ketua dan akan dipertanggungjawabkan, akan dihisap, akan diaudit. Jadi pertama Nabi kata al-imamu. Jadi imam ni pemimpin. Nabi kata dia merupakan mas'ulun an ra'iyati. Jadi pemimpin ni pun kata ulama fiqh termasuk juga lelaki, mungkin ada perempuan tertentu menjadi ketua pada satu, semuanya akan dihisap, akan diaudit, akan dimahkamahkan tentang dia punya accountability. Yang kedua ni menarik. Nabi kata ar-rajulu. Tapi rajul ini dikaitkan dengan apa? Ala ahlihi. Ini juga satu jadi rajulu kat sini kalau kita lihat sebahagian ulama menyatakan inilah peranan suami lelaki. Kenapa selepasnya itu Nabi menyebut yang ketiga al-mar'atu. Nabi kata selepas suami ada perempuan isteri yang mana dia menjadi juga bertanggungjawab terhadap ala baiti zaujiha, terhadap rumah tangga dia, itu pun akan dipertanggungjawab. Dan terakhirnya sebagai al-khadim, pekerja, juga akan menerima tanggungjawab. Jadi poin yang pertama tadi, ketua kita sebagai bapa, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan khususnya, dan sebagai ayah, sebagai suami, maka kita kena menjadi ketua. Kita juga bersama isteri mesti mengemudi rumah tangga, mengikut ketetapan Allah. Kerana Allah berkuasa menentukan usaha kita ni ke arah mana. Yang disebut tadi, bagaimanakah kita membawa kepada bahagia ke atau membawa kepada derita. Jadi, keluarga yang bertanggungjawab, ketua bertanggungjawab, suami bertanggungjawab, bapa yang bertanggungjawab, ayah yang bertanggungjawab, mestilah yang keduanya, dia melahirkan kasih sayang kepada ahli keluarganya kerana Allah. Berdasarkan keimanan kepada Allah. Ini benda kedua yang mesti sama-sama kita sentiasa. Dan yang ketiga ni, bagaimana nak kita lahirkan kasih sayang mengikut syariat? Kita memulakan ilmu. Jadi keluarga yang bahagia ini, dia terus menggunakan ilmu Islam khususnya, keimanannya kepada Allah, mengikut sunnah Rasulullah dan segala ilmu syariat ni untuk mengendalikan keluarga. Dia sebagai ketua bersama isterinya menghadapi anak-anak dan membawa keluarganya ke mana? Dia bertepatanlah dengan surah Tahrim. Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, kan? Jadi jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu apa dia? Kepada neraka. Amin. Jadi daripada api neraka. Jadi kesimpulan yang pertama ini Ustaz, kita boleh kaitkan bahawa ayat ini sebenarnya menunjukkan bahawa bapa perlu bersama isteri ini untuk mendatangkan sebagai rahmat, sebagai baiti jannati. Anak-anak rasa seronok, walaupun mungkin rumah tidak luas, tetapi anak seronok nak balik, nak jumpa mak ayah, dan ayah pula mungkin balik lewat, tunggu. Kalaupun ayah itu dia dah tidur, tapi besok pagi ni dia jumpa ayah, rasa seronok, ayah masih ada. Dan ibu pun begitu juga, menunggu isteri. Jadi bila mana ini berlaku, maka bertepatanlah mungkin dengan semangat ayat tadi. Pengajaran utama ayat ini, dia sebagai yang akan boleh menumbuhkan. Dia akan boleh menjadikan rumah tangga itu sebagai rumah yang terbaik dan syurga di dunia ini kepada ahlinya. Wallahualam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Ishak untuk menjelaskan tentang ayat ini, bagaimana ayah menjadi air yang memberikan kabar gembira, rahmat. Dalam masa yang sama juga ada juga dia punya air boleh juga melekukkan batu Ustaz, maksudnya bagaimana ianya memberi peringatan dan acuan yang tersendiri. Dan itu sebabnya kita nak berkongsi pengalaman seorang ayah daripada Encik Syamsuddin Kadir, perunding keuangan dan seorang ayah, berkongsi bagaimana untuk mengacukan bagaimana untuk memimpin keluarga berteraskan kepada kaedah
bahawa ada Bashir, ada Nadhir, ada yang memberi rahmat, kabar gembira, ada yang masa memberi amaran bersama Encik Samsudin. Jadi bagi saya peranan seorang ayah ni dia mesti tegas. Tegas benda yang ialah sebab peranan kasih sayang biasanya akan diberikan oleh ibu, manakala suami ni ataupun ayah akan mengambil alih tugas-tugas yang berkaitan dengan ketegasan. Contohnya waktu kena balik kat rumah pukul berapa sebelum maghrib, setengah jam ke apa dan sebagainya. Dan kalau anak tu nak keluar malam, ayah tu kena tegas lah. Bila nak buat sesuatu yang orang kata kreatif tak ada masalah, iaitu dia janganlah tegas. Benda yang kreatif, benda yang menyebabkan halal haram, seorang ayah perlu tegas. Bagi saya, zaman ni memang zaman yang kita kena ada dua-dua lah. Tegas bertempat. Jadi apabila time yang kita perlu, kita kena peluk lah. Bagi saya, peluk. Peluk anak tu salah satu yang untuk kita mendampingi dia. Peluang untuk anak meluah tu lagi mudah dan dia akan meluah. Banyak sentuhan dengan anak daripada masa dia kecil lagi, sebab bila kalau benda tu tak dibuat, the moment dia ada gap dah jadi semakin susah dah. Sebab kalau kita tegas semua tempat, dia akan jadi tak nak cerita. Bila tak nak cerita memang dia tak akan meluahkan, itu yang akan jadi gap lah. Jadi bagi saya orang yang boleh mana mampu kerja 8-5, yang tu patut lebih more zahirkan keakraban. Sebab apabila kita lebih akrab dengan anak, kita lebih banyak tahulah jika anak-anak tu sedang melakukan sesuatu yang tak bagus dan sebagainya, kita sempat untuk nak memperbetulkan lebih awal. Wallahu a'lam. Hidup ni sebagai ayah kena pegang dua. Dia mesti ada positif dan negatif, dia mesti ada reward dengan punish. Seperti mana Allah SWT sendiri pun bila cipta manusia ni, Allah buat dah sistem dosa pahala. Pahala reward, dosa punish, right? Teruk lagi baru masuk neraka atau syurga. Jadi dalam hidup kita sebagai ibu bapa, kita kena ada dua. Jangan kita fikir positif je. Ya, apabila kita fikir positif, anak keluar malam tak apa, dia dah dewasa, dia dah remaja. No way. Dia memikirkan tentang risiko. Negatif jangan kita salah anggap sebagai dia ni benda buruk, dia risiko. Jadi sebagai ibu ayah, dua-dua tu kena ada. Dan bila masa nak guna, bagi saya sentiasa setiap kali kita nak berfikir, nak bertindak, biar kalau boleh lah. Ini pesanan untuk saya juga lah, iaitu positif negatif tu ada bersama. Sebab macam kereta kita hanya bergerak apabila ada bateri. Bateri kita tu kita dah connect dua-dua, positif dan negatif. So kena ada dua. Dan ingat ada reward. Apabila nak melakukan sesuatu, kalau bagus, reward straight away. Tak payah tunggu hari birthday. Ya, sebab dia akan membunuh dorongan kalau kita tangguhkan. Nabi Muhammad SAW pun bagi reward on the spot. Puji dia. Jadi reward punish bagi saya tetap kena ada. Cuma yalah, sebab seperti mana dalam Islam ada dosa dan pahala. Wallahu a'lam. Begitulah perkongsian daripada Encik Samsudin Kadir. Apabila kita memahami tentang menjadi ayah sebagai acuan kepada keluarga, ada unsur untuk memberi ganjaran dan juga memberi hukuman ataupun tegas dalam memimpin. Dan mungkin saya nak berbalik kepada Ustaz Abdul Khair, bertanya pengalaman lah Ustaz, ya. Pasal biasanya kalau orang zaman dahulu, ayah ni garang melampau. Kan, ayah garang melampau, mak yang paling tempat lah, kan. Kadang-kadang ayah dengan mak tu boleh dia dua pendapat yang berbeza, kerana yang ini biarlah anak tu, yang seorang lagi kata tak boleh, dengan tali pinggang, dengan pokok rambutan berkerengga tu, ya. Jadi mungkin Ustaz Abdul Khair boleh berkongsi, ya, berjaya sampai sekarang, bagaimana didikan ayah ibu, ya, dan apa perspektif Ustaz tentang ayah kena tegas sahaja ke, mak kena kasih sayang, ataupun kombinasi keduanya? Silakan. Okay, terima kasih Ustaz Fazrul, yang saya muliakan panel kita, Prof Ishak. Berbalik pada soalan Ustaz tadi kan, sebenarnya kalau kita kembalilah kepada firman Allah. Allah kata apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kan? Bil hikmah maksudnya apa sahaja yang kita buat perlu dengan hikmah. Macam Ustaz kata tadi sebelum ni, kalau kita tengok zaman-zaman dulu, cara itu
Tak, dengan maksudnya kalau kita tengok ayah kita tu garang sungguh. Tak, dengan rotannya, dengan tali pinggang lah dulu. Tapi itu dulu kan Ustaz kan? Dulu, zaman dulu. Menjadinya kita dengan cara didikan begitu. Tetapi bukan maksudnya sentiasa begitu. Tak, maksudnya bila adanya iqab tu, adanya hukuman tu dengan sebab bila dilarang kita tak dengar. Sekali larang tak dengar, 2 kali larang tak dengar. Jadi yang kali ketiga tu, itulah hasilnya. Tak, tapi dengan sebab tu, tak, bila ada begitu caranya, kita tidak rasa marah pada ayah kita sebenarnya. Rasa dendam. Tak, maksudnya kita bila dengan hikmah ataupun dengan cara yang betul, anak-anak tu dia takkan ada rasa dendam dengan ayah. Yang masalahnya apabila anak tu buat sikit kesalahan, maka terus dipukul. Yang paling malang kalau kita kata dia sepak terajang, itu tidak boleh berlaku macam tu. Dan macam yang disebut tadi oleh kita punya tetamu tadi, tak perlu tegas ni tidak semestinya garang. Sebab tu yang disebut tadi, hikmah itu yang penting dalam kita mendidik anak kita. Dunia sekarang anak-anak tidak sama dengan dulu. Tak, perlu lebih perhatian anak-anak, dengan sebab kita sendiri pun banyak urusan kita. Banyak urusan kita. Kita balik pun keluar rumah gelap, balik pun gelap. Jadi bila sampai rumah tu terus marah anak kata tak tahu apa benda tiba-tiba kena marah. Tak, dengan sebab urusan kerja kita, masalah kerja kita di pejabat, sampai ke rumah kita lepaskan pada anak-anak. Maka itu tidak boleh berlaku macam tu. Tak, jadi anak itu perlu perhatian. Maksudnya bila balik kerja, anak tu mesti seronok tengok ayah dia balik kan. Bila seronok tu, jadi setakat mana yang kita mampu layan. Kadang-kadang macam-macam dia orang minta kan. Balik pengalaman saya kalau balik kerja ni, tak, sampai rumah Walid nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Jadi kena cuba. Tak, bila balik rumah ni penat. Tak, jadi bila dengar macam tu, telinga tu dia kadang-kadang rasa panas. Tak, rasa panas, rasa serabut je dia. Tapi kena sabarlah. Maka itu benda-benda yang perlu kita ada pada diri seorang ayah. Sabar kena ada, hikmah itu kena ada, supaya anak tu nanti dia ada rasa hormat pada kita. Dia tak takut pada kita. Hormat, dia sayang kita. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Khair berkongsi pengalaman pendapat dalam kita menjadi seorang ayah, kerana kita bercakap tentang kursus untuk menjadi seorang ayah ini tidak banyak, ataupun mungkin kalau sebelum berkahwin itu 2 hari sajalah Ustaz doktor. Jadi majlis ayah ini, dalam perbincangan kita ini, kita ingin melihat acuan manakah yang kita ingin gunakan. Sama ada kalau kita bercakap dulu ayah amat garang dengan tali pinggang itu pada setiap masa, ataupun kadang-kadang ataupun langsung tak ada. Kalau zaman sekarang ni, kalau di sekolah dah tak boleh dah rotan ke apa sebagainya. Jadi bagaimana perspektif dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku pada orang-orang Arab di Mekah doktor, dan kemudian Nabi membawa satu transformasi kepada ayah bagi mengacu ataupun mengolah, memimpin sebuah keluarga. Jadi persoalan bagaimana transformasi itu berlaku pada ayah di 1400 tahun yang lepas, kita akan ikuti perbincangannya selepas ini. Kita rehat sebentar, kembali dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, derai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya.
Kembali kita dalam Majlis Ayah pada hari ini dalam tajuk Ayah Acuan Keluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki, nikmat dikongsi dan seruan untuk tuan-tuan sekalian untuk menunaikan zakat di Lembaga Zakat Selangor. Pada hari ini kita berbincang bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Ishak Sulaiman dan juga bersama qari kita iaitu Ustaz Abdul Khair berbincang tentang bagaimana ayah sebagai acuan keluarga. Dan sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada ayat yang ke-27 bagaimana kita mengambil pelajaran daripada air yang daripadanya tumbuh tanaman yang dimakan oleh binatang dan juga manusia itu sendiri. Kembali pada Dr. Ishak bercakap tentang ayah sebagai acuan pada keluarga. Kalau katakan tadi kita bincang kita dibesarkan dengan mungkin rotan dan juga tali pinggang, kita merasakan bahawa mungkin itulah acuan yang terbaik. Sebahagian ayah yang merasakan bahawa saya perlu teruskan tradisi ini pasal berjaya bagi saya, dan di dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu macam mana, adakah perkara ini Nabi ubah cara ayah-ayah mendidik kepada keluarga mereka di tanah Arab itu sebelum wahyu sampai, dan bila wahyu sampai itu ada perubahan atau tidak? Kalau boleh ia menjadi panduan kepada ayah-ayah pada waktu ini. Silakan Doktor. Terima kasih Ustaz Fazrul. Secara ringkasnya, kita tengok pada dua zaman yang berbeza. Ya. Pertama zaman di Mekah dan kedua zaman di Madinah. Ini contoh model terbaik Nabi Muhammad SAW sebagai role model. Beliau merupakan seorang ayah. Ya. Beliau merupakan seorang pemimpin. Beliau juga merupakan seorang Rasul. Ya. Ini yang paling penting. Namun itulah kehebatan Rasul ini menjadi uswatun hasanah, qudwah hasanah. Jadi kalau kita tengok dalam konteks di Mekah, sebelum turunnya ayat kewajipan solat, setelah berlaku Isra Mi'raj di situ, maka kita tengok apa yang ditekankan Nabi Muhammad SAW sebenarnya membentuk satu transformasi, iaitu beliau menyatakan bagaimana semua anak lelaki dan perempuan ini adalah perlu dikasihi. Tidak dianggap anak perempuan ini celaka. Kalau pelbagai cerita zaman jahiliah lah, kecelakaan tu dianggap sebagai tidak mendatangkan keuntungan dan sebagainya, sampai ada dikatakan berlaku pembunuhan dan pelbagai bentuk lah. Jadi Islam datang menyatakan bahawa anak-anak ini adalah merupakan amanah daripada Allah, zuriat, dan di situlah kasih sayang yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan Mekah tu, bagaimana ini sebenarnya merupakan amanah dan ia merupakan satu sambungan legasi yang mesti dibentuk dan dididik. Sebab itu apabila turunnya ayat tentang selepas Mi'raj, Isra dan Mi'raj, kewajipan solat. Jadi di situ Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mendirikan solat dan akhirnya menjadi salah satu rukun Islam selepas syahadah yang pertama. Dan di sini kalau kita lihat pada ayat surah Luqman 17, dan Nabi pun menyebut tentang alimu auladakum bis solah. Ajar anak kamu tentang solat. Siapa? Ayah dan ibulah. Dan ayah kena lead sebab ayah akan jadi imam. Jangan ibu pula jadi imam Ustaz, bila ada ayah kena ke depan. Menjadi imam. Jadi di sinilah sebenarnya Nabi kata alimu tu artinya ajarkan anak kamu ini tentang solat. Jadi ketika umur yang paling kecil, terutama yang setelah berumur 7 tahun yang terlambat dan membezakan baik dan buruk, jadi perlu ajar peringkat umur sedemikian. Tetapi sebelumnya didekatkan dengan apa-apa yang berkaitan dengan zikrullah, memperlihatkan bagaimana mak ayah sembahyang, dibawa ke masjid pada keadaan yang tertentu. Ini semua menunjukkan bahawa inilah satu proses pertama di Mekah. Kemudian beralih kepada Madinah, telah diperlihatkan bagaimana institusi masjid dan keluarga dan persahabatan itu menjadi sebagai satu kemuncak apabila Allah menyebut tentang ya bunayya aqimis solah. Lepas tu wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Itu di antara bentuk yang jelas. Jadi di Madinah ini penuh dengan suasana pensyariatan, di mana puasa pun Allah turunkan pada tahun kedua Hijrah, Ustaz, ya. Jadi di situlah sebenarnya juga bagaimana anak-anak ni patut digalakkan juga. Jadi mak bapak perlu mengajar di rumah terlebih dahulu tentang perkara-perkara asas, terutamanya berkaitan dengan solat dan puasa. Adapun zakat ini mungkin belum sampai masanya, tapi diperkenalkan selepas kita berpuasa, kita kena menunaikan zakat yang wajib. Kemudian ialah soal haji juga perlu diperkenalkan kenapa pada bulan Zulhijjah ini. Jadi kesemua ini sepatutnya bermula di rumah. Kadang-kadang
kita ajar anak tu apa maksud dia haji yang dia ada kat depan tu. Macam saya Ishak bin Haji Sulaiman atau Sulaiman. Adik-adik saya banyak nama yang ijaan tu sekian. Tapi nak ceritanya, alhamdulillah lah, dalam saya punya IC dikekalkan haji. Jadi kami mengajar kenapa ada haji. Umi pula tak ada haji. Jadi itu menjadi satu perbincangan yang pada saya yang mesra, yang bermula sebenarnya memperkenalkan rukun Islam. Jadi inilah tahap madani. Dan kita sebenarnya saya kena gabungkan Ustaz kedua-dua tahap ini. Iaitu tahap di mana kita perlu mengekalkan yang mana anak perempuan pun sebenarnya merupakan banyak lagi kita kena bagi tumpuan, begitu juga anak lelaki. Tetapi menjadi utamanya apakah ayah itu bersedia mempelajari semua kehebatan sunnah Nabi ini. Apakah ayah juga mengambil masa dan ibu untuk terus mendalami bagaimanakah hikmah akikah itu, memberi nama itu, dan bagaimana pada setiap ibadat itu kita bawa bersama keluarga dalam bentuk yang bukan semata-mata santai, tapi dalam bentuk yang penuh harmoni, keseronokan, sehingga anak seronok menatapi Al-Quran, Ustaz kan. Anak akan belajar Iqra' itu daripada ayah dia dulu sepatutnya. Tetapi jangan import lah. Pemain import lah pula datang awal. Jadi ayah pun kena belajar. Isunya sekarang ni, ayah-ayah minta maaf lah, saya berdepan dengan ayah ni. Ayah-ayah ni agak malu. Dia lebih malu pada kaum ibu baca Quran. Ustaz setuju tak? Setuju Ustaz kan? Bila panggil tadarus Quran ni, ayah-ayah tu dia agak kecil bilangannya daripada kaum ibu yang ramai. Jadi tahniah pada ibu-ibu yang seronok baca Quran. Ladies first. Tapi bila jadi imam, ayah first pula. Jadi di situ, jadi saya menyeru kepada semua ayah-ayah di luar sana, tampillah menjadi pengajar utama Al-Quran kepada anak-anak. Ini sunnah Nabi. Kemudian mengajar tentang solat. Basic solat Ustaz kan. Macam mana cara takbiratul ihram, ambil wuduk terlebih dahulu, mengangkat takbir, cara rukuk. Dan kenapa kita sembahyang? Kita sembah Allah 5 kali sehari. Jadi proses ini proses berterusan. Poin terakhirnya, siapa paling awal akan membangkit ahli keluarga subuh? Anak ke kejut ayah atau ayah kejut anak? Ini isu yang besar. Kita berhenti kat sini dulu Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Ishak untuk menjelaskan betapa sebenarnya ada satu anjakan kaedah bagi seorang ayah yang mendidik. Kalau kita lihat sebentar tadi, ayahlah yang memulakan segala perkara kebaikan untuk adalah dasar ilmu Ustaz yang akan mengajarkan kepada anak, berbanding dengan sekadar suruh-suruh begitu sahaja ataupun dengan garang sebentar tadi. Garang dan tegas itu dua perkara yang berbeza. Garang itu kadang-kadang hanya mengikut kepada perasaan semata-mata, tetapi kalau tegas itu berdasarkan kepada ilmu yang jelas. Dan bila dimaklumkan sebentar tadi, Quran perlu diacukan, maksudnya bermula daripada rumah, solat bermula daripada rumah, dan kemudian ada puasa tadi bermula daripada rumah. Cabarannya Ustaz mungkin banyak ayah kata saya ni ilmu tak banyak kan, tak belajar tinggi agama tawaduk. Jadi adakah salah bila saya hantar ke sekolah dan harapkan ustazah mengajar, saya cari duit hantar anak ke sekolah. Yang lain tu saya uruskan duit, tapi yang bab-bab agama ni saya serahkan pada orang yang ahlinya. Katanya begitu. Macam mana perspektif itu Ustaz? Inilah saya rasa kita kena ubah. Saya tidak nafikan. Saya rasa kita ayah semua ni kan. Ayah. Sibuk jadi kalau boleh ada 25 jam kan, 26 jam daripada 24 jam ni. Sebab maklumlah cabaran hidup semasa di bandar di semasa ni. Namun kita kena ingat Allah telah menyediakan waktu yang cukup. Jadi ayah yang bijaksana, yang cerdik ataupun yang terbaik, dia akan menyusun waktu. Seperti mana Nabi Muhammad SAW menyusun waktunya, ada ketikanya bersama keluarga di rumah. Nabi Muhammad juga bersama dengan masyarakat dan pergi ke solat berjemaah di masjid dan menguruskan urusan negara, kerja pada masanya. Jadi menunjukkan bahawa pertama, ayah tidak boleh melepaskan semuanya kepada guru yang lain dan dia boleh membayar segala-galanya. Ini pada saya perlu dibaiki. Dan perlu sedar bahawa akhir sekali, di mana sebenarnya peranan kita sebagai ayah tadi, yang akan mencorakkan anak yang seperti kain putih itu Ustaz. Kita nak corakkan apa? Nak corakkan semuanya ke? Di situlah masuk Quran, masuk yang tak Quran ke dan sebagainya. Hakim tak tahu corak macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua,
Bila ayah yang bijaksana, yang melihat masa depan dengan menggunakan masa, maka dia akan tetap melihat bahawa ahli waris inilah yang akan tempat yang terakhir sebenarnya yang akan menyaksikan, yang akan menguruskan jasadnya apabila Allah panggil dia kembali ke rahmatullah. Jadi mesti ada masa santai kita, masa ilmu kita, masa kita juga bersama ibadat di mana hari Jumaat ataupun malam tarawih macam ni kita bawa. Saya tertarik poin yang kedua Ustaz. Bagaimana budaya orang Arab. Kebetulan pernah tinggal Ustaz di Mesir sikit, di Madinah sikit. Mereka kebetulan cuti musim panas ni. Mereka bawa semua Ustaz, terutama anak-anak menantu. Mereka sampaikan pukul 10 terakhir tu, jika kita lepas maghrib nak pergi isyak, kita tak masuk awal, kita akan sembahyang kat luar. Dia akan book. Tempat tu bila ayah tak ada, bila ayah nak keluar, anak akan masuk. Itu terutama yang berlaku di Madinah, saya tengok depan mata lah. Terutama dalam Raudah. Apa yang menariknya ialah mereka betul-betul menggunakan, kalau sekarang ni kita 10 terakhir Ramadan Ustaz kan, sepenuh maksimum ni membawa keluarga sama untuk mengenali solat malam. Untuk bukan saja buka puasa yang berjemaah, solat maghrib, solat berjemaah, kemudian kita tadarus. Anak-anak ni perlu disusun masuk dalam halaqah. Jadi kesemua ini sebenarnya menggambarkan bahawa di situlah sebenarnya akan wujud satu kekuatan rohani dan jasmani, dan keluarga tu nanti akan melihat ayahnya sebagai role model. Isunya sekarang ni bila ayah terlalu sibuk, anak mungkin rasa tak perlu ayah kerana mungkin dah ada orang urus kan. Saya rasa ini bahaya dalam semangat atas nama keluarga Malaysia ni. Kita pergi ke situ kan. Jadi pada saya kita kena balik pada sistem kekeluargaan. Setelah kita menghadapi cabaran, saya sebut cabaran yang terakhir saya. Ternyata sekarang ini apabila terpisah dengan pelbagai sebab, anak mungkin belajar jauh, dah belajar di universiti, tetapi pada saya hubungan berterusan, ayah memantau, ayah mengenal, ada WhatsApp group ini perlu diaktifkan untuk mengenal anak solatnya bila, bagaimana tugas amanahnya sebagai pelajar. Jadi bila dibuat dalam bentuk kasih sayang, saya yakin anak-anak ini akan melaksanakan dengan amanah dan jujur. Jadi ciri-ciri inilah dia majlis ilmu ayah yang perlu disuburkan balik. Dan majlis ini saya rasa akan menjadikan satu benteng utama dalam kita mewujudkan keluarga bahagia dan masyarakat yang hebat, insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada doktor menjelaskan tentang betapa pentingnya ayah mengambil masa menyusun masa. Kalau katakan sibuk, mungkin kata sedang mencari duit dan sebagainya kerana menunaikan kewajipan mencari nafkah, tetapi memberi nafkah ilmu, memberi masa itu juga adalah kewajipan. Sehingga kan kita tak nak seperti mana doktor cakap tadi lah, ayah sibuk sangat nanti akhirnya anak ingat ayah ni sumber duit. Bila dia dah tahu cari duit ataupun dia dah ada scholarship ke pinjaman ke apa ke, dia dah tak perlukan ayah lagi pada waktu itu. Padahal ayah adalah sumber menanam iman, sumber agama. Banyak-banyak ustaz, banyak ustazah, dia tetap juga akan bertanya pendapat pada si ayah. Khawatir nanti satu hari Ustaz bila dia dah besar, dia nak kahwin, nak cakap pasal ilmu agama halal haram ke, dia dah tak tanya pada ayah dah. Ayah ni tak boleh dipercayai kot. Nanti tanya nanti kan bukan dia boleh jawab. Baik saya tanya pada ustaz ke ustazah ke kawan. Lepas tu jadi macam-macam lah yang menyebabkan ayah akan sedih ataupun rasa bahawa mana anakku yang selama hari ni aku cari duit banyak-banyak untuk ditatang, rupanya ada sesuatu yang kurang selama ini. Inilah yang tuan-tuan boleh perhatikan dalam plakat ini. Di belakang ini solusi Quran salah satunya adalah qudwah hasanah. Qudwah hasanah itu yang doktor nyatakan tadi, contoh teladan itu perlu berikan kepada anak, bukan sekadar dalam menguruskan harta, nafkah, tetapi juga dalam hal iman, dalam hal spiritual, agar anak itu tahu bahawa dia belajar Iqra, dia belajar solat itu selain daripada ustaz-ustazah di sekolah, dia tetap ingat ayah dan dialah yang akan menguruskan jenazah kita suatu hari nanti Ustaz. Tak nak sampai serah pada Tok Imam, saya bayar duit pada Tok Imam. Pasal ayah dulu bayar duit, dia pun bayar duit juga. Itu perkara yang menyedihkan Ustaz. Pasal saya ada berjumpa beberapa orang yang berlaku perkara tersebut di akhir.
usianya. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus memimpin kepada ayah-ayah ya, saya, pada tuan-tuan yang berada pada hari ini. Kita dapat sesuatu ya, salah satu poin yang penting kita dapat tadi adalah ayahlah yang membina acuan dalam keluarga, dan acuan mana yang kita nak bina sudah tentunya acuan yang berteraskan kepada wahyu yang kita belajar daripada ayat 27 sebentar tadi. Maka selepas ini kita akan berdoa ya, sama-sama kita mohon pada Allah, moga-moga Allah beri kekuatan, panduan kepada ayah-ayah, kerana kita tahu bahawa tugas ini berat, amat berat. 2 hari menjadi ayah, 3 hari mungkin mudah Ustaz ya. Tapi bila dia dah sampai 2 tahun, 20 tahun, pegang pen begini pun boleh cedera dan masuk hospital, apatah lagi amanah yang berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa di hujung ini bersama Fadil Ustaz Doktor pada hari ini. Silakan Doktor. Ustaz Abdul Khair. Oh, Ustaz Abdul Khair. Silakan, boleh juga. Dah ready doa. Okey, baik. Syukran Ustaz. Jadi sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita lihat satu hadis Nabi SAW seperti mana yang doktor sebut tadi kan, sebab anak ni dia umpama kain putih. Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maksudnya kita kata anak ni lahir dalam keadaan dia fitrah, bersih, umpama kain putih seperti mana yang Prof sebut tadi. Maka siapa yang mencorak? Ibu bapanya. Ibu bapa yang mencorak. Mudah-mudahan kita sebagai ibu bapa, ayahlah khususnya Ustaz kan, sebab program kita ni majlis-majlis ayah, dan kita dapat menjadi cermin yang baik untuk anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh, generasi yang baik, yang berbakti kepada ibu bapa, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan yang penuh barakah ini, kami mendatangkan kepadamu, merayu agar diampunkan segala dosa kami, sama ada yang telah lepas atau yang akan datang. Dosa kecil dan dosa besar kami. Dosa yang kami sengajakan atau yang tidak kami sengajakan. Dosa yang nyata mahupun tersembunyi. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal saleh kami. Jadikanlah ia sebagai bekal terbaik buat kami ketika kami menghadap-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat anak yang menjadi pewaris dan harapan buat kami. Maka dengan nikmat yang besar ini, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga mentaati kedua ibu bapanya, seterusnya menjadi tonggak kepada agama dan negara. Ya Allah, ya Allah, Kau hiaskanlah diri kami dengan sifat-sifat yang terpuji. Hindarkanlah kami dari segala sifat yang tercela. Kerana kami adalah contoh tauladan buat anak-anak dan generasi kami. Jadikan segala sifat terpuji itu sebagai panduan dan ikutan mereka. Dan jauhkanlah mereka dari mengikuti segala sifat yang keji dan tercela. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha memelihara. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, pada 10 Ramadan yang terakhir, dan tuan-tuan sekalian, kita akan bertemu lagi dalam episod akan datang, dan di akhir ini kita akan mendengar sekali lagi ayat 15 daripada surah As-Sajdah untuk kita sama-sama memasukkan ataupun mengimani dan juga mengaplikasikan bahawa apabila dalam hidup kita ini kita perlu tunduk selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tanda ayah yang tidak sombong, ayah yang akan diizinkan diberi rahmat Allah untuk menuju ke syurga sekeluarga. Jadi ayat yang ke-15 ini akan dibacakan Ustaz Abdul Khair, dan nanti tuan-tuan yang berada di rumah, ya, kami juga kita akan sama-sama mengamalkan sunnahnya untuk kita sujud tilawah, untuk kita sama-sama memberi respon kepada ayat 15 surah As-Sajdah pada halaman 416. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayati
آياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa, khabar benar dan nyata, maka bertaubatlah